Apa maksud tak mampu? Tak mampu tak ada duit. Tapi ada orang dia macam ni. Dia walaupun tak mampu tapi ilmu agama dia tinggi, dia tu baik, hafaz Quran. Dia pun cakap tak apalah. Pakcik yakin kamu boleh bimbing anak pakcik. Pakcik pun tak nak fikir, mudah-mudahan dengan tingkat ketaatan kamu suami isteri pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kamu. Memadailah hantaran mas kahwin untuk anak pakcik ni senaskah Al-Quran. Itu tak apa. Kan? Mungkin ada lah rezeki ni. Ini apa pun tak tahu. Tak mampu buat pinjaman. Tu yang banyak masalah tu. Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Bangang serba-serbi. Apa bono pun tak tahu. Mandi hadas pun tak erti. Macam mana? Tapi nak kahwin. Sok pandai-pandai lah. Dah kahwin sok pandai-pandai lah. Mana? Bukan pandai-pandai. Kena pandai. Bukan memandai-mandai lah. Kena mesti kena pandai. Kan? Apa pun tak tahu. Duit tak uruskan pun tak tahu. Kematangan tak ada. Macam mana? Tak layak lah kiranya. Itu sebabnya. Satu lagi apa? Dah tak layak tu, satu lagi termasuk kata Dr. Nik Salina, yang tak layak kahwin siapa? Orang yang panas baran, tak layak kahwin. Hari-hari nyepak bini. Bengkok-bengkok, patah-patah, patah hidung kena tumbuk. Ni yang terbaru di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat-sangat pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada sekali lagi dalam bulan 2 setelah sekian lama tak ada. Bukan apa, sebab baru-baru ni memang ada satu peraturan kan. Jadi kita kena ikutlah peraturan tu. Sementara ni pun ada dapat kebenaran khas kan, kebenaran khas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Hari ni bab 9, mahabbah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kecintaan ni kan Nabi pun beritahu masih belum sempurna keimanan seseorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi kedua ibu bapa, anak-anak dan manusia selainnya. Maknanya kena sayang Nabi lebih daripada manusia yang lain, walaupun suami kita, walaupun isteri, walaupun anak-anak ya. Tersebut dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Makhluk itu menjawab, akulah amalmu yang buruk. Lelaki itu bertanya, apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau? Makhluk itu menjawab dengan membaca selawat kepada Nabi SAW. Maknanya nak selamat daripada amal yang buruk ni datang menghantui, selawatlah banyak-banyak. Rasulullah SAW bersabda, selawat kepadaku adalah nur atas titian. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun. Allahu Akbar. 80 kali Kalau 80 kali kita bagilah 5. Kan? 80 kali bahagi 5. Berapa katnya? 5 kali 1, 5 makna 16 kali. 16 setiap kali satu solat ni. Macam itulah. Boleh macam tu? Siapa yang hari Jumaat tu 80 kali, maka Allah mengampuni dosanya setahun. Itulah kadang selawat ni nampak ringan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi orang payah nak buat kan? Payah nak buat sebab kebaikannya tu tak nampak. Orang tak nampak. Orang datang majlis ilmu ni tahulah, oh ya ke? Baru tahu tu, belum cerita yang dengar. Ya ke macam tu? Pula dah. Kan? Dia jarang-jarang datang kuliah ilmu. Sekali dengar dia rasa macam tu lah. Kan? Diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat pada Nabi SAW.
Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW, baginda tidak menolehnya. Kemudian lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, kenapa engkau tidak memandangku? Rasulullah menjawab, kerana aku tidak kenal kamu. Lalu lelaki itu berkata, bagaimana engkau tidak mengenaliku? Aku adalah lelaki umatmu. Padahal para ulama telah mengatakan bahawa engkau lebih mengenali umatmu daripada ayah ibunya. Rasulullah SAW berkata, mereka benar, aku tidak mengenalimu kerana engkau tidak mahu mengingatku dengan membaca selawat. Padahal aku kenal pada umatku itu bergantung pada bacaan selawat mereka padaku. Lelaki itu terbangun, kan, lalu dia mewajibkan dirinya membaca selawat 100 kali setiap hari. Setelah dia melakukan demikian, maka beberapa hari kemudian dia bermimpi melihat Rasulullah seraya Rasulullah berkata, sekarang aku telah kenal engkau dan aku syafaati engkau. Nampak? Nak bagi Nabi kenal. Satu lagi soalan bocor, kan? Nak bagi Nabi kenal, selawatlah banyak-banyak. Kan, Allahumma salli. Hari ni banyak, ramai orang selawat hari ni sebab naik tangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kan, berbunyi-bunyi lutut ni. Allah, dia katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sakit, pening, selawat. Kan, kadang dia terperanjat dan selawat. Allahumma salli. Masa bila balik? Dia kata, kan, jangan tunggu time terperanjat, time sakit aja pun nak selawat. Selawatlah setiap masa. Jadikan rutin. Nak bancuh air kopi, selawat. Nak minum, Allahumma salli sayyidina Muhammad, selawat. Minum, mudah-mudahan dijauhkan daripada keracunan dan sihir. Kita selawat berbanyak. Ingat. Satu lagi, tengok budak-budak, Allahumma salli sayyidina Muhammad, comelnya budak ni. Macam tu kan. Ya. Besok dalam minggu ni atau minggu depan saya akan keluarkan video tu, satu video dalam YouTube tentang penyakit ain. Penyakit ain sekarang ni banyak kan penyakit ain. Semua orang nak share benda dalam media sosial, tak faham betul. Gila bergambar. Pergi nak sangat pergi masjid tu, bukan nak semayang dalam tu, dia nak sibuk dan ambil gambar. Ada orang macam tu. Ada orang tu pergi ambil gambar langsung tak semayang dalam tu. Ada. Teruk panggil kan. Ada. Semua nak share. Itu sebab di negara Arab, perasan tak siapa yang pergi Mekah Madinah kan, perasan tak kereta dia buruk sangat. Apalah kereta ni, bengkok-bengkok, cala-cala. Dia ni tak ada duit ke? Ya ke dia tak ada duit? Ada duit. Rupa-rupanya ramai di kalangan orang Arab memang membiarkan keretanya buruk, membiarkan keretanya cala-cala supaya nak mengelakkan penyakit ain. Kalau ada orang lain nampak keretanya cantik berkilat. Bayangkan bayi baru lahir dia akan ambil celak atau pen tu, tulis dekat dahi budak tu alif lam lam ha Allah. Dia akan tulis subhanallah, masya-Allah. Sebab apa? Dia tak nak orang puji-puji anak ni menyebabkan orang sakit hati. Kita hari ni menetas budak tu. Menetas. Lahir je keluar, tunjuk, share dengan semua orang. Alhamdulillah, lahirnya bayi comel dalam hidupku. Yang baca tu pula dah 20 tahun kahwin tak dapat anak. Contoh, alah, belagak cakap seorang ada anak, dia marah. Bila banyak sangat doa tak baik tu, yang budak tu kembung, budak tu menangis, meragam, ruam, macam-macam masalah. Penyakit ain. Ada satu kes tu, dia rambut dia panjang, cantik perempuan ni. Sebab kan ramai sangat orang cemburu, orang tak suka. Dia bila tengok tu tak suka, orang cakap-cakap, rambutnya jadi masalah. Ada macam mana dia pincut, menetap, bernanah, busuk kepala dia. Macam-macam tu sebab cakap penyakit ain. Berapa kali tegur dah. Tengok berapa banyak hari ni. Bukan main mesra tunjuk kat semua orang, tiba cerai pun tunjuk. Akhirnya semua orang share. Orang dulu mana pernah tahu sebelah rumah berdentam ni. Apa hal rumah sebelah ni? Kita pun tanya apa hal ni? Tak ada apalah, semalam buat kerja sikit. Wah, bergaduh sampai ke sudah tak tahu aib dia. Ini semua share dengan orang, nak tunjuk dia paling bahagia dalam dunia. Masalah tu kan. Kemudian lelaki itu sedihlah. Dia kata bila dengar Nabi dah kenal syafaati kau, legalah dia kan. Mana Nabi ni nak bagi syafaat, Nabi nak kenal kita dengan selawat kan.
iaitu kerana cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengajak Ka'ab bin Ashraf beserta sahabatnya masuk Islam, mereka berkata, kami ini sebagai putera-putera Allah, tentu kami lebih mencintai Allah. Benar Allah berfirman kepada nabinya, kan? Dia berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang maksud, katakanlah, jika kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Tanda mencintai Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Apa yang Allah larang buat, jangan kita buat. Masalahnya orang hari ni, yang dilarang itulah dibuat. Dia yang teruk ni hari ni, yang larang tu buat, tunjuk pula kat orang. Itu ya Allah, hari ni saya boleh tengok ada satu pelakon ni pula, depan ni memanglah memahami karier. Gambar bini tu berlakon drama Melayu ni, berdukung bini orang ni, berlakon ni, dukung laki orang tu, dukung dia, nak tunjukkan babak kemesraan depan suami dia. Dayus tak dayus tu? Itulah dayus. Dah cakap dah, dayus ni bukan kata takut bini. Dayus ni membiarkan anak isterinya, kan, terbabit dengan maksiat dan dia tak rasa apa-apa, dan dia tak ada rasa cemburu. Kena ada sifat ghirah, tak kena ada. Rapat sangat bergambar ni. Dia kata contoh, bukan main lagi ambil gambar dengan Samsul Debat ni. Rapat sangat ni. Alah bang, dah tua lah bang. Tua tak tua? Jangan main. Dia bukan kira macam tu. Ada satu hamba Allah ni, penceramah. Saya tak nak sebut siapa lah. Ambil gambar dekat poster tu. Penceramah ni perempuan lah. Jangan letak gambar lelaki dengan dia dekat tu. Wah, hal poster je. Mesti isteri ni belah sini, orang penceramah lelaki tu mesti belah sini. Jangan letak sekali. Macam tu sekali nak jaga hati suami dia. Macam tu. Betul lah tu. Memang kita nampak tak ada apa-apa, tapi kalau orang tu crop, simpan, buat wallpaper, kan? Iya, amboi, kami rapat lagi awak. Nak penceramah lelaki tu handsome pula, letak sebelah bini dia. Sakit kepala, kan? Penceramah tu handsome, tinggi-tinggi macam tu. Contoh, saya tak cakap saya. Contoh lah kan. Letak dalam poster. Tak, kita nampak benda macam tu, kena jaga. Kena jaga. Bayangan pelakon teruk betul. Ada satu pelakon, dia tanya saya. Masa tu saya buat program, ada rakaman Astro. Dia tanya, tapi ada kehendak produser, dia nak kita menghayati watak tu. Jadi saya terpaksa pegang pelakon perempuan ni, seolah-olah dia tu isteri saya. Nama pun seolah-olah, tapi bukan, kan? Cakap kan, dia barulah penghayatan tu datang, orang akan merasai perasaan tu. Iyalah, kau tak tahu, dengan setan-setan pun rasa sekali. Tak boleh. Dalam Islam, apa juga matlamat, apa juga target dalam Islam, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Itu cerita dia. Banyak sekarang ni, Allahu Akbar. Banyak masalah rumah tangga hari ni. Masalah rumah tangga ikut perintah Allah, kata. So Nabi ada sebab. Nabi beritahu, kalau kamu nak kahwin, tengok 4 perkara. Li jamaliha, li nasabiha, li hasabiha, li maliha, li diniha. Tengok dari segi kecantikan dia, tengok dari segi keturunan dia, tengok harta dia, tengok agama dia. Kalau paling tidak pun tengok agama. Tapi kalau kamu tak mampu, Nabi suruh apa? Puasa. Nabi suruh puasa. Tapi orang kata tak mampu, dimampukan dengan personal loan. Hari ni 3 masalah. Sebelum kahwin dah ada masalah. Pertama, tak mampu kahwin, tapi dimampukan dengan buat pinjaman. Masalahnya personal loan tu ada pinjaman, kebanyakan pinjaman peribadi dengan interest. Duit bercampur dengan riba, dijadikan benih asas nak bina keluarga. Cuba fikir. Tak ke banyak masalah? Duit hantaran mas kahwin tu pakai duit riba, campur dengan riba macam mana? Pesanlah ke anak-anak, biarlah dia. Tu sebabnya kalau dia ada 3 sebab masalah ni. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat.
Apa maksud tak mampu? Tak mampu tak ada duit. Tapi ada orang dia macam ni. Dia walaupun tak mampu tapi ilmu agama dia tinggi, dia tu baik, hafaz Quran. Dia pun cakap tak apalah. Pakcik yakin kamu boleh bimbing anak pakcik. Pakcik pun tak nak pergi, mudah-mudahan dengan tingkatan ketaatan kamu suami isteri pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kamu. Memadailah hantaran mas kahwin untuk anak pakcik ni senaskah Al-Quran. Itu tak apa. Kan? Mungkin ada lah rezeki ni. Ini apa pun tak tahu. Tak mampu buat pinjaman. Tu yang banyak masalah tu. Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Bangang serba-serbi. Apa bono pun tak tahu, mandi hadas pun tak erti macam mana. Tapi nak kahwin, sok pandai-pandai lah. Dah kahwin sok pandai-pandai lah. Mana? Bukan pandai-pandai, kena pandai. Bukan memandai-mandai lah, kerana mesti kena pandai. Kan? Apa pun tak tahu, duit tak uruskan pun tak tahu, kematangan tak ada. Macam mana? Tak layak lah kiranya. Itu sebabnya. Satu lagi apa? Dah tak layak tu, satu lagi termasuk kata Dr. Nik Salina, yang tak layak kahwin siapa? Orang yang panas baran, tak layak kahwin. Hari-hari nyepak bini. Bengkok-bengkok, patah-patah, patah hidung kena tumbuk. Ni yang terbaru di Seremban ada satu kes. Di Seremban ada satu kes. Perempuan ni dah 2 kali kahwin. Kali pertama kahwin cerai, kahwin sekali lagi. Kahwin dengan lelaki lebih muda, handsome. Lelaki ni ada boyfriend. Dia ada girlfriend. Boyfriend pula. Mahal pula. Dia ada girlfriend, ke sana kemari dengan perempuan tu. Sampai satu tahap tak tahulah nak cakap. Saya nak cakap pun ialah kan. Tapi ni saya ceritalah kisah sebenar. Dia boleh bawa perempuan tu balik rumah dia bersama depan isteri dia. Ampun, tak tahu apa, tak fikir, tak tahulah mana dia belajar macam tu. Dan kemudian dia ajak isteri dia sekali. Dan bila isteri ni nak pergi report polis ke apa, nak pergi nak filekan cerai, dia kata dia ugut, dia akan sebarkan video dia dengan bini dia. Astagfirullahalazim, saya kata. Sampailah perempuan tadi tu bini orang. Sampailah perempuan tu bersalin. Mengandung bersalin. Perempuan tadi, bini ni tadi, dia yang bela pula tu. Allah, saya kata Allahu Akbar. Macam mana nak cakap? Macam-macam. Bila hidup ni agama dah tak ada lah sebagai neraca ni, susah lah. Banyak benda-benda pelik lagi ni. Dan melampau-lampau. Semua benda yang yang pelik-pelik berlaku hari ni. Kan? Macam biasa je, macam tak ada apa-apa je buat dosa ni kan. Siap tunjuk-tunjuk dengan orang ni. Saya masa balik daripada umrah bulan lepas, terkejut saya masa naik flight tu. Saya duduk, adalah satu pasang suami isteri. Saya ingat orang Arab lah. Lelaki tu pakai jubah, buka baju jubah, dia pakai t-shirt, dia pakai seluar saya ingat seluar jeans lah. Lepas tu duduk, bini dia depan saya pun buka jubah dia. Saya terpal pula ni. Buka jubah, pakai t-shirt, pakai seluar jeans, rambut perang. Dia cakap apa? Tu ada orang tanya saya sekarang ni. Dia kata, Ustaz, kalau yang boykot ni apa pandangan Ustaz? Saya kata kalau ada alternatif, why not? Kata, apa salah lah kan? Dah elok makan ayam goreng yang tu, tiba-tiba kita rasa tak nak makan lagi dah. Ada tak ayam goreng lain? Ada, pergi makan ayam goreng lain. Dah tentu orang Islam, dah tentu duit itu selalu tu ke zakat orang Islam dah. Lepas tu adalah satu orang tanya, boleh tak kalau kita nak boykot umrah? Lah, pahala kata. Sebab dia kata kerajaan Arab Saudi ni dia menyokong pihak-pihak tertentu, dia kata macam tu kan. Saya kata kalau rasa boleh buat umrah ke Batu Gajah, pergilah gitu. Memang tak ada alternatif, yang itu lain. Kita pergi buat umrah kerana Allah kan, kerana Allah tu je. Nabi pun ada kat sana, tu tujuan kita kan? Tak usahlah tu kan. Jadi mana kata begitu perintah-perintahnya, mendahului taat kepadanya, mencari redanya.
Ada pun cinta Allah kepada hamba-Nya yang mukmin bererti memuji mereka, memberi pahala kepada mereka, mengampuni mereka serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat, penjagaan dan taufik-Nya. Cinta Allah pada hamba yang mukmin bererti memuji mereka, Allah puji kita. Memberi pahala kepada mereka, Allah bagi pahala kat kita. Mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Melainkan kita yakin kita tak ada dosa, mesti ada. Mengampuni mereka serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat. Bagi nikmat, bagi rahmat lagi. Dan kemudian penjagaan serta taufiknya. Allah jaga kita. Itu sebabnya penjagaan yang paling baik, penjagaan kepada Allah lah. Kita marah suami kita, jangan cari perempuan lain. Tak. Ya Allah, tolong jagakan suami aku ni, ya Allah. Itu yang sepatutnya. Berharap pada manusia, kita akan kecewa. Berharaplah kepada Allah. Letakkan secara mutlak. Macam mana? Ada kerja? Macam mana? Boleh dapat kerja tak? Kalau Allah izin, dapatlah. Kalau tak dapat izin, Allah tak izinkan, mungkin belum lagi lah kot. Macam tu, senang. Tapi kita sebut insya-Allah, tapi kita tak faham pun. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan izin Allah. Dah, Allah tak izin, marah pula. Macam tu. Dengan izin Allah, kalau ada kebaikannya, dapatlah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Ingat tak Imam Ibn Abbas kan? Imam Ibn Abbas kan, tahu kan, pernah pergi kan Masjid Abdullah Ibn Abbas, ramai yang pergi umrah dia tahulah, dekat Taif. Masjid Abdullah. Imam Ibn Abbas sepupu Nabi. Ketika Nabi wafat, usia dia Abdullah Ibn Abbas ni adalah 13 tahun. Dan Nabi pernah pegang dada dia dan Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa kan, semoga Allah memperkasakan ilmu dalam dada dia itu dengan agama, mempermudahkan dia. Memang dia cerdik dan pandai. Dan setelah kewafatan Nabi, Imam Ibn Abbas berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Malahan cara dia mengikrab, cara dia menghuraikan sesuatu sangat berbeza. Saidina Umar pun sampai panggil dia, tolong kau bagi nasihat sikit. Apa pandangan kau tentang hadis Nabi ini? Dia tanya, apa pandangan kamu tentang ayat Quran ini? Apa maksud dia? Dia kata urailah. Dan ada satu pesanan Nabi kepada Imam Ibn Abbas, kita pegang dada dia. Dia kata apa? Seandainya satu dunia ini berhimpun, kita kena ambil poin. Seandainya satu dunia ini berhimpun dan ingin memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Nampak? Kita minta tolong, aku baik dengan ni, menteri ni baik dengan aku, kau jangan risau, menteri ni mesti tolong aku mesti dapat ni. Dia kata takkan dapat, melainkan sekadar yang ditentukan oleh Allah. Bayangkan, Nabi sebut, kalau satu dunia berhimpun nak memberikan keuntungan kepadamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkan, melainkan sekadar ditentukan oleh Allah untukmu. Dan seandainya satu dunia ini berhimpun dan ingin memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Jadi jangan takut. Kerja dekat sini kena boykot, contoh. Habislah, hilang sumber pendapatan, habislah duit saya. Dia kata tak, kita kena ingat, kalau satu dunia ini berhimpun, Nabi dah pesan, cari kerja lain. Apa susah? Sekarang boleh kerja, dapat gaji, ambil, dah itu je. Tapi kalau ada peluang kerja lain, pergilah. Macam tu je. Itu yang orang jadi serba salah. Kerja kelab malam, kerja dekat disko, hidang air je, tapi tips dia mahal, gaji dia mahal. Tips tu dia pergi hantar serve minuman keras tu, minuman keras letak, dapat RM50, RM100. Bukan sikit-sikit dia bagi. Itu yang gila kerja macam tu. Tapi masalahnya orang yang menuang, orang yang menghidang, orang yang minum, orang itu dosa sama. Betul, saya tanya kawan-kawan saya dulu pernah kerja hotel. Saya kerja hotel dulu masa lepas SPM. Masa tu hotel yang paling hebat sekali dekat Negeri Sembilan tu, Hotel Olsen Kelana. Sekarang nama dia Kelana Resort. Kita pun pergilah interview. Dia kata jawatan yang sesuai untuk awak ni steward. Saya dengar steward punya gembiranya. Awak ingat steward ni pramugari, pramugari steward kan. Rupa-rupanya tembak pinggan.
Tembak pinggan pakai air tu. Bayangkan malam first saya bekerja tu, jamuan untuk 500 orang 9 kali hidang. Cuba fikir. Berapa pinggannya tu? Memang tinggi-tinggi pinggannya. Ambil zop daripada pukul 10-11 malam tu tembak pinggan sampai pukul 2 pagi. Lepas tu bawa pergi bilik dia, susun tu. Letak dekat macam perpustakaan pinggan tu. Tempat letak pinggan tu berpuluh-puluh saiz. Ya Allah, sudu garpu tu mencari rak ni. Sampai pukul 4 pagi. Dah siap pukul 4 pagi, kena mop pula koridor tu. Memanglah masa mula sampai pukul 6 sebelum start dinner tu, sedap makan, udang galah apa semua macam-macam makan. Tak tahu pula jadi steward tembak pinggan. Habis tu bayangkan pukul 6 petang sampai 6 pagi esok. 6 pagi esok keluar, rasa keluar penjara, biru-biru mata. Dapat duit upah malam tu berapa? RM48. Itu tembak pinggan satu hari. Tapi seminggu tu ada dalam 3 kali function. Tu yang ramai yang kerja hotel seronok tu. Tapi tanya kawan saya, lagi mewah yang jaga kelab malam, yang hidang arak ni, kat dekat apa dia punya apa, lounge, tempat ada orang main gitar, main tu. Ada disco-disco dia kan. Itulah mewah, lagi mewah. Yang gaji memanglah gaji biasalah, dalam 1,000 lebih ke 2,000 macam tu gaji. Tapi dia punya tips tu, tapi berkat ni di mana? Banyak masalah. Itu sebab kata kan, dah ada duit dia kata susah. Tak nak cari tempat lain dapat gaji macam ni, tak dapat. Wah, dia kata macam tu. Ya, makna bergantung pada manusia. Kalau bergantung pada Allah, tak apalah, cari kerja lain. Mungkin Allah bagi. Tempat lain gaji dapat sikit tapi berkat. Itu cerita tu. Dapat tahu pula kan, dia kerja dekat satu syarikat, gaji bayar 5,000. Kerja dia hantar duit dia ambil duit, dah packing, hantar kat orang tu. Duit ni hantar kat orang ni, duit ni hantar kat orang ni. Rupanya duit mesin judi. Bila dah tahu, wajib nak berhenti. Kenapa nak tunggu lagi? Sebelum ni tak tahu. Bertaubatlah kepada Allah. Ya Allah, aku tak tahu, ya Allah. Berhenti terus macam tu. Arwah abah saya dulu kan, dia Bilal kat kampung. Jadi dia ambil, dia apa lesen dia tak ada. Lesen kereta, lesen lori, lesen bas semua ada lah. Lesen lori ni memang boleh bawa lori lah. Tapi ada satu tawaran kerja jadi driver lori. Tapi driver lori memang gaji dia mahal, lagi mahal daripada gaji abah saya masa tu. Tapi disebabkan kerja bawa lori itu menyebabkan abah saya jarang boleh pergi surau, maka abah saya tolak. Tak nak. Abah saya biarlah jadi driver biasa yang gaji berapa ribu lebih sikit tu. Tak apalah kata. Alhamdulillah. Cukup aja. Dia tak mewah tapi cukup. Itulah. Jadi itulah dia. Dan mana Allah akan mengampuni, Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat dengan rahmat. Itu Allah Ta'ala bagi. Barang siapa mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, pengakuannya adalah dusta. Mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, jelas dia bohong. Iaitu, siapa mengaku cinta Nabi SAW namun tidak menyukai ulama dan fuqara. Macam mana? Dia mengaku sayang Nabi, tapi ini ulama dia tak suka, dengan fuqara dia tak suka, ahli-ahli agama ni dia tak suka, mufti pun dia kata tak betul. Contohlah kan, dia kata Samsul Debat tak betul, tak apa. Ni orang lain, ni tu tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni semua tak betul. Sekarang ni tak payah semayang pun tak apa, dia kata. Dia pula cakap kan pening kepala kan. Semayang pakai niat je. Innamal a'malu binniat. Dia pegang ayat tu. Saya amal pekerjaan bermula dengan niat. Jadi dia niat sampai sudah tak semayang. Itu yang masa hidang dengan nasi kat depan dia, ada orang hidang kat dia, tak apa, awak niat je, jangan makan tau, niat je. Dah, okey dah, ambil balik. Alhamdulillah. Macam mana pula tu? Macam tu lah juga. Nabi kata bermula dengan niat. Bukannya niat, tapi niat dah dapat pahala, tapi pahala niat ajalah. Kena buat. Maka pengakuannya tidak benar. Barang siapa mengaku takut akan neraka tapi tidak meninggalkan maksiat, tanda dia dusta. Kata takut neraka, macam tu gak buat hal.
contoh. Kan? Kan kita ingat tak cerita yang kata malaikat kata ada 7 pintu neraka, kan? Neraka Hutama, neraka Sa'ir, neraka Lada, kan? Salah satu tu Sa'ir. Neraka Sa'ir tu untuk apa? Untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia tak nak dengar. Dia dengar kat kala duha tu tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tapi dia buat juga. Itu neraka Sa'ir tempat dia. Dia kalau dia tak tahu lain hal. Ni tahu, dah tahu dah. Janganlah. Tu sebab kalau ada orang tegur kita tu rahmat sebenarnya. Kau janganlah berjudi, kau tu tak berdosa. Duit aku, sekati aku lah, apa masalah kau? Maknanya dia tu Sa'ir tempat dia. Orang dah beritahu, dah beri peringatan, jangan berdosa. Tak, buat juga. Kan? Tu yang hari tu Profesor Datuk Hushim dia share macam mana seorang lelaki ni frust, sedih sebab isterinya curang. Dah ada 6 orang anak. Itu sebab bekerja ke keizinan suami itu mustahak. Izin suami ni bukan sebab izin nak rasa dia kuat, supaya bawah pengetahuan suami dia buat apa-apa. Kadang daripada situlah orang bila tahu dia dah minta izin suami, dia tahu dah dia keluar ni. Kita ni hari ni pergi kuliah duha, laki aku tak bagi balik lambat tahu. Sekarang kita ambilkan cepat-cepat pergi minum. Jangan jauh-jauh sangat. Minum sampai ke Ipoh apa halnya gitu. Contohlah, contoh. Jadi sebab izin suami tu mustahak nak kawal kita bukan apa? Kerana Allah tu je. Kadang ada lelaki pun tak faham kenapa minta izin. Aku ni lelaki kau, minta izin. Tapi minta izin sebab apa? Salah satunya nak pastikan jaga. Bukannya kita nak suka-suka nak tunjuk kuasa, tak kan? Terlanjur ada orang tu suaminya sibuk bawa lori kan hari-hari keluar kan? Kadang jarang-jarang balik. Isteri ni bersama dengan lelaki lain lah, sampai mengandung. Lepas tu kelang kabut tunggu suami dia balik nak bersama dengan suami dia, takut nanti suami dia perasan. Bayangan teruk. Sekarang ni ada yang baru ni, ada dark web, nama dia dark web laman web gelap. Laman web sekarang ni, isteri mengiklankan dalam media sosial siapa yang nak bersama suami dia. Suami iklan dalam media sosial siapa nak bersama isteri dia. Sekarang dulu waktu dulu sebelum ni pernah berlaku, dia langgankan isteri dia untuk warga asing Nepal, Bangladesh, pergi kat hotel, isteri dia masuk bilik tengah bangla, dia lelaki dia tunggu kat lobi. Hari ni siap bagi tahu. Yang tahu siap orang, siapa yang nak bersama isteri saya hamil 4 bulan, siapa nak? Teruk tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni saya nak cakap macam mana. Saya nak cakap ni pun sekarang sejuk ni. Benda-benda ni baru tahu. Benda ni dah lama berlaku dan sekarang ni berlaku sekarang. Media sosial ni jadi iklan tempat. Ya Allah, tak tahulah hilang akal. Borok pun tak macam tu lah ayat. Ini benda baru. Tapi dah lama berlaku, tapi baru diwar-warkan. Sampai tahap tu orang menyalahgunakan media sosial ni. Macam dah tak ada apa kata. Saya tak cakap, ya Allah, takut dah dengar. Semua benda boleh jual lah sekarang ni. Keterdesakan orang dari segi duit dan sebagainya, sanggup buat macam tu. Jadi dia takut neraka tapi tak pernah tinggal maksiat. Dan barang siapa mengaku cinta Allah, dia mengaku cinta Allah, padahal dia mengeluh ketika ditimpa bala, maka pengakuannya adalah bohong. Baru kena uji sikit, apalah nasib aku macam ni. Asyik aku aja kena. Yang time kita dapat duit, yang time kita dapat rezeki, yang time kita dapat kebaikan, kita tak nak kira. Tapi bila diuji sikit, kita mengeluh. Sebagaimana Rabi'ah pernah bersyair, engkau derhaka tapi mengaku cinta padanya. Inilah keanehan zamanku. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya selalu. Pencinta akan taat pada kekasihnya. Tentulah kita akan taat pada perintah Allah. Tanda mahabbah adalah mengikuti yang dicintai dan tidak akan menentangnya.
Diceritakan bahawa ada sekumpulan orang datang kepada Asyibli radhiyallahu anhu. Dia berkata, siapa kalian? Mereka menjawab, kamilah para pencinta Tuan. Dia kata. Dia menghadap, kemudian dia melempari mereka dengan batu. Tentu saja mereka lari lintang pukang. Dia kata, sayang, kami semua pencinta Tuan. Dia ambil batu, dibaling semua. Lintang pukang larinya. Maka Asyibli pun beritahu apa? Lalu Asyibli berkata, mengapa engkau lari dariku? Jika engkau benar menyintaiku, tentunya tidak lari dari ujianku. Kemudian Asyibli berkata, ahli mahabbah, mereka telah minum gelas cinta, maka bumi dan negeri ini kelihatan sempit. Mereka sungguh makrifat kepada Allah, mabuk dalam keagungannya, berlalu lalang dalam kekuasaannya. Mereka sedap bercumbu dan bermunajat kepadanya. Setelah itu Asyibli bersyair, kata cinta, wahai Tuhanku, memabukkanku. Pernahkah engkau lihat kekasih sejati tidak mabuk kepayang? Ujian yang datang dia menyebabkan dia bertahan. Tahan. Adalah Allah nak bagi kat aku ni. Adalah benda baik Allah nak bagi aku ni. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan sekalian, saya bulan 2 ni, yang itu bulan sepatutnya bulan 12 nak buat tu, saya postpone bulan 2, iaitu pergi ke Kapadokia, Turki. Kapadokia, sebab apa yang bagusnya pergi Kapadokia, Turki ni? Sebab pada bulan 2 ni, pertama musim salji, snow. Saya tak pernah tengok salji, ni first time. Saya tak pernah pergi. Dan menurut Ustaz Aidil yang nak bawa kita, nak bawa pergi ke Turki ni, kita akan membedah sejarah Al-Fatih. Kita akan pergi tengok macam mana kota Konstantinopel, tengok macam mana, di mana kubur Al-Fatih, di mana Masjid Al-Fatih. Dan kemudian ingat tak waktu peristiwa hijrah Nabi kan masa sampainya Nabi bermalam ke rumah siapa? Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat dia. Abu Ayyub Al-Ansari wafat, meninggal dunia di Turki. Jadi dia akan tunjukkan tempat di mana rumah dia, dekat mana dia dikebumikan. Itu yang perjalanan ke Turki ni saya tak sabar sangat nak pergi ni, nak ambil kisah-kisah ni, sirah-sirah ni kat sana. Ni bukan promote tau, lebih kurang. Siapa yang nak pergi? Kalau tak silap saya lah, rate dia 6999, 8 ke 9 hari. Siapa yang nak join dengan Samsul Ubat, beritahulah ya. Tapi memang iyalah, cinta-cinta kan, kita cinta tapi kita tak pernah kan ambil berat. Kita kata kita sayang Nabi tapi kita tak amal pun sunnah Nabi. Kata kita cinta Allah tapi kita tetap buat benda-benda yang bukan-bukan, nak mengeluh setiap kali diuji kan? Kemudian dikatakan bahawa apabila unta sedang mabuk cinta, maka dia tidak mahu makan sampai 40 hari. Unta mabuk cinta tak makan 40 hari. Logik nak dia? Logik, sebab unta ni bekalan makanan air ni dekat bonggol dia tu. Teringat tak bila pergi Hudaibiyah, pergi ke Wadi Berkat tu kan, semua orang naik unta. Naik unta, kesian berair mata unta tu, gemuk sangat dia naik ni. Agaknya lah, tak tahulah. Tak adalah, unta ni macam-macam barang dia boleh bawa. Allah bagi kekuasaan Allah lah tu kan. Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, tetap dia akan bawa. Ketika hati dia asyik mengingat kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dimuati barang berlipat ganda. Itu demi cintanya. Jika demi cinta, seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban berat, adakah engkau akan meninggalkan syahwat yang diharamkan demi kerana Allah? Sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup memikul beban berat demi kerana Allah? Bila sedikit pun engkau belum melakukan kebaikan itu, maka pengakuanmu adalah kosong belaka, tidak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk ataupun di sisi Khalik pencipta. Itulah. Macam mana kan? Sanggup tak meninggalkan syahwat tu kerana Allah? Sanggup tak? Sanggup. Susah syahwat dunia tadi, duit banyak, buat kerja tuang air arak aja kan susah pun dapat duit banyak. Sanggup tak kau tinggalkan? Tu dia. Sanggup tak tinggalkan populariti? Sanggup tak? Macam Abang Samsul Rau-Rau lah, sahabat saya Abang Samsul Rau-Rau. Dia lepas balik pada haji, dia dah letakkan disiplin. Nak berlakon ke apa ke, biarlah yang mematuhi syariat. Watak pegang-pegang, watak macam dulu jadi hero, peluk-peluk dengan perempuan, dia tak nak. Berhenti terus.
meninggalkan syahwatnya, sedangkan bayar mahal. Biarlah kurang pun tak apa. Sekarang Abang Samsul buat apa? Abang Samsul rau-rau di Selangor ada tauliah mengajar ngaji, dia mengajar Al-Quran. Dia pun ceramah juga macam saya. Pernah kan dulu sekali saya dengan dia dekat masjid ni malam, 3 Syamsul masa tu pengacara tu Ustaz Samsul, jadi moderator Ustaz Samsul sini. Ya, itulah saya dengan Abang Samsul jadi moderator, macam itulah kan. Tinggalkan ni Ashraf Muslim berlakon pun memang kalau yang watak kena buka baju semua dia tolak, dia tak nak. Kalau nak bagi real lah, pergi swimming pool terjun, tak payah. Okey je berlakon, boleh je buat watak cinta tentang pegang-pegang, boleh je. Itu cakap tadi kan? Jangan kompromi dalam bab hukum kan. Itulah dia kan. Kemudian diceritakan dari Ali karamallahu wajhah, dia berkata, barang siapa merindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Barang siapa takut kepada neraka tentu dia tahan nafsunya dari segala keinginan. Dan barang siapa yakin akan mati maka tidak begitu selera kepada kelazatan. Macam tu kan. Dia akan cepat buat kebajikan sebab dia takut neraka. Dengan kebajikan tu mudah-mudahan dapat bawa dia masuk dalam syurga. Dia akan tahan nafsu daripada segala keinginan kan. Tak apalah, biarlah, tahan nafsu ni semua, dan tidak begitu selera kepada kelazatan. Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mahabbah. Lalu dia berkata, mahabbah adalah menghapuskan segala kehendak, membakar semua sifat dan hajat, serta menenggelamkan diri dalam lautan isyarat. Maknanya kan, mahabbah ni mahabbah kepada Allah, bukan mahabbah benda lain. Itu sebabnya disebutkan hidupkan. Jibril kata, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ketiga, perbuatlah suka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Surah Al-Imran ayat 128 Allah beritahu, siap yang hidup pasti akan mati, dan pada hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan diri daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu cerita dia. Berkoja-koja, kulu kilik, kumpul duit, sudah mati, tak sampai belanja. Memperdayakan. Berniaga pagi petang malam 24 jam, tak tutup kedai, duit banyak, tercokik sudu mati. Tercokik sudu mati, hilang siapa? Anak-anak berabot. Kesenangan memperdayakan. Seorang ibu, alhamdulillah ustaz, saya dah beli 5 biji rumah, anak saya 5 orang, senang dah, tak payah risau dah, anak saya tak ada berebut. Siapa cakap? Mati je maknya, anak tu seseorang jual rumah tu, lepas tu bergaduh pula dengan hasil duit tu. Tu cakap tadi, kesenangan memperdayakan. Yang perlu kita bagi anak kita didikan agama. Sikit pun mereka akan kongsi baik-baik, banyak pun mereka bertolak ansur untuk pembahagian baik-baik. Macam tu je. Yang tu yang kita nak kan? Menghapuskan segala kehendak, membakar semua sifat dan hajat. Jadi apa-apa hal pun ingatlah Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sepenatkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Macam tadi kan, ramai yang datang naik tadi, nampak tabung, berhenti dia masuk duit dalam tabung. Makna adakah tabung tu untuk tujuan dunia? Tak ada. Kita bagi, mungkin pihak masjid nak gunakan, mungkin nak ubah suai, mungkin nak bayar duit program, tapi kita bagi itu niatnya akhirat. Mana ada orang dapat tadi populariti, masuk ambil mak, mana ada? Tak ada. Masuk duit, bukannya tahu duit ni mana pergi lah, tak tahu pun kita berapa ada dalam tu pun tak tahu. Tak apa, yang tahu kita bagi. Kita bagi, mudah-mudahan murah rezeki. Cuba tengok hari ni, bukan semua orang dapat duduk macam ni. Ada orang duduk-duduk melunjur dah. Contoh, saya tak apa, tak okey je. Saya tak ada masalah, saya okey je. Berkali-kali tempat duduk, kejap lunjur kejap ni, faham, sakit lutut, tak ada masalah. Jangan risau, saya tak kecil hati pun, lunjur je kaki. Kalau boleh ambil bantal tu, baring terus, senang. Tak ada masalah.
Okey. Jangan risau. Betul ni, tak saya bukan main-main ni, betul. Saya faham. Kan? Dia sedap lah duduk berdiri, duduk situ sedap lah dia. Kan? Tapi faham. Tapi kerana apa? Sebab apa? Semua sebab kerja akhirat. Nak dengar majlis ilmu. Dia rasa lain kalau tak pergi majlis tu. Di Seremban dia kata seorang pakcik tu naik motor buruk tu, dekat dalam bakul motornya ada air mineral, lepas tu ada satu buku dengan satu pen. Dia pergi daripada pagi sampai ke malam baru balik rumah. Dia pergi semua majlis ilmu. Dia kalau subuh, kalau duha, dia cari semua masjid sampai malam. Malam kan baru balik rumah. Naik motor je. Anak dia sampai hadiahkan dia motor baru dah. Dia dengan naik motor ke Seremban. Polis roadblock pun tak tahan dia, dah kenal dah. Macam tu lah. Ada orang hidup macam tu kan. Okey. Sebab apa? Kecintaan ni kepada Allah. Macam ni lah. Saya dengar grup ni pun ramai yang tak balik rumah sampai malam ni. Saya dengar daripada pagi, duha, tengah hari kan pergi sini, petang ni. Alhamdulillah, bagus lah. Saya habis ni kan, petang ni kan dekat Taiping. Malam ni kan dekat Meru, Ipoh. Esok Kedah. Main utara je. Kan? Ya. Jadi tak apalah. Selagi boleh. Tapi kena jaga juga. Air ni kena minum. Saya hari tu kena bulan lepas. Bulan 10. Tiba-tiba lepas ceramah. Konon nak diet sangat. Saya kontrol makan ni lah. Kalau tidak perut saya tu macam terbikai bulat ni. Tak tahan tengoknya dalam TikTok tu. Jadi apa yang berlaku, saya kurang minum air hari tu. Saya minum hari-hari minum air lemon suam, lemon kosong. Macam mana saya collapse semalam tu, tumbang. Lepas ceramah tu dan perjalanan tumbang. Masuk hospital KPJ section 20. Langsung masuk drip, masuk apa semua. First time, macam drama saya kata. Sedar-sedar dah ke hospital kan. Itulah apa nak buat. Tapi alhamdulillah lah, bila buat check up kolesterol okey, gula dalam darah 4.3. Lepas tu darah tinggi pun okey, tak ada apa, tekanan darah normal. Lepas tu stress test kena lagi tu. Beruntung betul jururawat tu, sebab kena buka baju. Habis dia lekatnya. Saya lekat je Ustaz. Dia lekat dekat dada saya. Bukan selalu mendapat lekat dengan badan Ustaz ni. Dia kata, sabarlah aku. Aku ni tengah nak apa ni. Okey. Ustaz. Lagi. Dia ada 5 stage. Makin lama makin laju. Janganlah lagi dulu Ustaz. Jalan laju. Makin laju benda ni kan tersungkur pula aku ni. Lagi. Saya dapat 4 stage yang keempat. Dia kata minimum 9 minit, saya dapat 10 minit lebih. Okey. Tak sampailah stage 5 tu. Saya orang lain dia kata yang jururawat saya 15 minit Ustaz. Belagak juga. Saya kata nak buat macam mana. Jadi risau kan. Saya ni pun tengok muka pun dah makin tua dah nampak. Dah tak larat sangat dah rasa. Hari-hari ceramah. Lepas hari Jumaat ni, Sabtu ni pergi umrah lagi. Tapi betul lah, pergi umrah sekarang orang pun dah tak ramai. Tak tahu kenapa. Grup tak ramai sekarang. Duit pun tukar pun teruk. Hari tu 5,000 dapat 3,500 rial. Yang terbaru ni dapat 5,000 dapat 4,000. Dah naik sikit lah, 3,900 4,000. Okey sikit lah, tapi still jauh lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ya, sama-samalah kita amalkan, bertaubat banyak-banyak, kita letakkan hati kita ni, kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus taat dan berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mengikuti majlis-majlis ilmu ni. Kerana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi perempuan sekalian, ucap terima kasih banyak. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa.